Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 13 Mei 2020. Sebanyak 80,000 pelitup hidung dan mulut sumbangan Jabatan Perdana Menteri JPM diserahkan kepada 138 agensi dan badan berkanun persekutuan di Sabah semalam. Sumbangan diserahkan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Mohamad Noor di pejabatnya. Bercakap kepada pemberita selepas majlis ini, Datuk Samsuni berkata penyerahan pelitup hidung dan mulut itu sebagai tanda prihatin JPM kepada penjawat awam persekutuan di negeri ini yang bekerja mengikut norma baharu. Dengan adanya penyerahan ini, kita mengharapkan supaya semua penjawat awam yang bertugas di pejabat digalakkan untuk memakai topeng muka dalam kita berusaha untuk bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Menurut Datuk Samsuni, pelitup hidung dan mulut itu akan diagih-agihkan kepada semua penjawat awam persekutuan di Sabah, khususnya petugas di kaunter yang sentiasa berurusan dengan orang ramai. Arahan penangguhan aktiviti solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid dan surau di negeri ini dilanjutkan hingga 26 Mei ini. Penangguhan aktiviti agama itu melibatkan solat Jumaat pada 15 dan 22 Mei ini. Mufti Negeri Sabah merangkap pengerusi Majlis Fatwa Negeri Datuk Bungsu Aziz Jaafar dalam satu kenyataan media di Kota Kinabalu memberitahu ahli karyah wajib menunaikan solat fardu zuhur pada hari Jumaat dan solat fardu di kediaman masing-masing. Penangguhan aktiviti masjid dan surau turut membabitkan solat sunat Hari Raya Aidilfitri sama ada pada 23 atau 24 Mei tertaluk kepada keputusan penyimpan mohor besar Raja-Raja. Menurut Datuk Bungsu Jaafar, kenyataan mengenai garis panduan Hari Raya akan dikeluarkan pejabat mufti dalam waktu terdekat. Beliau juga mengingatkan umat Islam agar merujuk irsyad mengenai garis panduan masjid dan surau sepanjang tempoh penangguhan solat Jumaat, berjemaah dan aktiviti serta panduan lain dikeluarkan pihak berwajib. Jelasnya, pelanjutan penangguhan atau sebaliknya akan mengambil kira nasihat Kerajaan Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kerajaan negeri menyalurkan RM2 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA bagi membantu para ibu tunggal di negeri ini yang terjejas pendapatan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilanjutkan sehingga 9 Jun ini. Menurut pengarah JEWA Mastura Jamrah, pihaknya kini dalam proses membuka permohonan dalam talian Women Information System WISE untuk membolehkan para ibu tunggal membuat permohonan. Semasa bulan Februari, bulan Mac dan April dan Mei ini, pendaftaran itu sangat mendadak. Menadak tinggi sehingga 18,334 orang yang telah mendaftar dan kami tengah menyimak. Daripada 18,334 yang berdaftar, 1,200 telah menerima peruntukan RM300 seorang yang disalurkan terus ke dalam akaun mereka. Masturah berkata bagi para ibu tunggal yang belum menerima bantuan, mereka dinasihatkan untuk memohon selain mengemaskini data peribadi, terutama nombor akaun bank bagi memudahkan bantuan disalurkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Cerita Pagi Sabah di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Seramai 440 pelajar Sabah yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA di Semenanjung tiba di Sabah semalam. Penerbangan pertama membawa pelajar terbabit tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pada pukul 9.15 pagi dan penerbangan kedua tiba pada pukul 11 pagi. Mereka terdiri daripada 153 pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM serta 287 penuntut Universiti Teknologi MARA UiTM.
Sebaik tiba, kesemua pelajar diwajibkan membuat saringan COVID-19 sebelum dibenar pulang ke rumah masing-masing. Beberapa pelajar yang ditemui RTM berharap agar pelajar yang telah kembali ke rumah masing-masing mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta memberikan maklumat tepat kepada pihak berwajib. Saya rasa sebagai pelajar kita perlu mematuhi SOP peraturan semua supaya tidak tambah kes-kes. Kalau boleh stay di rumah sejak selama 14 hari. Rasa kecewa juga sebab sebab frontline kan sudah bersusah payah bagi kita kuarantin di rumah, tapi kita buat yang sebaliknya. Jadi macam perkara tu macam menyusahkan orang lain juga. Sementara itu, semua pergerakan pulang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS melalui jalan darat ke seluruh Sabah yang telah dijadualkan sebelum ini ditangguhkan serta-merta. Penangguhan itu atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Demikian kenyataan yang dikeluarkan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS yang juga Ketua Pergerakan Pelajar IPT Zon Sabah, Profesor Madya Dr. Rahman Nordin. Beliau berharap para pelajar terus bersabar dan kekal di bilik masing-masing. Pada masa sama, pelajar terlibat juga diminta mematuhi arahan semasa pihak pengurusan UMS. Menurut Dr. Rahman, sebarang pemakluman terkini berkaitan pergerakan pelajar melalui jalan darat akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan, ibu bapa dan pelajar boleh menghubungi Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS di talian tertera. Kira-kira 90% operasi perniagaan membabitkan pusat beli belah, pasar tani dan pasar malam di sekitar bandara yang mula beroperasi 7 Mei lalu. Bagaimanapun, tidak semua operasi perniagaan dibuka pada peringkat permulaan melibatkan sektor pertanian dan industri makanan dan rangkaiannya serta operasi logistik seperti pengangkutan darat, jeti dan pelabuhan. Pengarah Jabatan Pelesenan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Sairul Lizam Sukur berkata, pusat-pusat hiburan, kedai gunting dan refleksologi masih belum dibuka. Sementara operasi pasar tani dan pasar malam beroperasi dengan beberapa penetapan prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, termasuk bergilir beroperasi, kedudukan penjaja secara terhala dan jarak sosial sekurang-kurangnya 2 meter bagi setiap penjaja. Bukan semua pusat-pusat jajah kita benarkan untuk beroperasi, dan kerajaan telah umumkan bahawa bazar Ramadan pada tahun ini telah ditiadakan, dan begitu juga bazar hari raya, karnival jualan dan tamu besar, dan beberapa SOP kita telah tetapkan untuk pembukaan pusat-pusat penjajah, pasar malam dan tamu ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sairul Lizam berkata masa operasi premis perniagaan bagi pusat beli belah adalah seperti biasa bermula 10 pagi hingga 10 malam dan had masuk restoran dan pasar juga seperti biasa. 1,500 penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Api-Api yang terkesan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima bantuan berupa makanan daripada kerajaan negeri. Majlis penyerahan bantuan yang berlangsung di Dewan Damai Luyang disempurnakan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Abdullah Minun Sahirun. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Abdullah Minun berkata pengagihan pek makanan kepada mereka yang dikenal pasti itu dilakukan secara berterusan sejak PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Katanya bantuan disalurkan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Kepada mereka-mereka yang di luar sana yang belum mendapat bantuan ini, sila berhubung dengan mana-mana pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di kawasan masing-masing untuk kita jajaki, sebab kita tahu kemungkinan ada 1, 2 atau beberapa kelompok yang telah tercicir, tersisih. Beliau berharap bantuan tersebut meringankan beban warga kota yang terkesan akibat PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilanjutkan sehingga 9 Jun ini. Abdullah Minun turut menasihatkan masyarakat agar sentiasa menjaga kebersihan, mengamalkan amalan pencegahan dan patuh arahan pihak berkuasa.
Berperanan sebagai sukarelawan untuk mengagihkan bantuan keperluan asas kepada penduduk terjejas bukan perkara mudah, lebih-lebih lagi dalam situasi negara berdepan wabak COVID-19. Pelbagai langkah keselamatan perlu diambil termasuk mempraktikkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Langkah keselamatan itu turut dipraktikkan sukarelawan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM yang bertugas melaksanakan misi agihan bantuan kepada penduduk memerlukan. Menurut pengurusi PBSM Daerah Kota Kinabalu, Remy Martin Gunsalam, sukarelawan PBSM yang terlibat dalam misi berkenaan telah menjalani latihan daripada KKM sebagai langkah mencegah penularan wabak. Ini termasuk memastikan setiap sukarelawan memakai peralatan perlindungan peribadi PPE dengan betul selain melaksanakan aktiviti nyahkuman di kawasan agihan. Memakai PPE semua ini supaya keselamatan sendiri itu diutamakan. Jadi di sini kami ingin memberi gambaran bahawa bulan sabit ini keselamatan sukarelawan itu merupakan keutamaan kami. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas mengagihkan bantuan asas kepada penduduk terjejas akibat wabak COVID-19 di Kota Kinabalu. 65 keluarga menerima bantuan makanan asas dianggarkan bernilai RM120 seorang daripada sumbangan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO dan pengusaha kilang serta hotel sekitar Kota Kinabalu. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan, seramai 150 keluarga telah mendapat manfaat menerusi bantuan ini dengan anggaran perbelanjaan keseluruhan bernilai RM15,000. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.